Hai, Assalamualaikum. Saya Nazwa Umar dari Dapur Kerengga Gemuk. Hari tu saya ada janji nak tunjuk cara buat berbola takoyaki edisi niaga. Pada hujung video ni nanti saya akan letakkan anggaran kiraan kos kasar untuk buat berbola takoyaki dan juga sos. Sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Mula-mula saya nak tunjuk cara untuk buat sos takoyaki. Saya gunakan 6 sudu besar gula putih, 2 sudu besar cuka makan, 3 sudu besar air panas, 6 sudu besar sos tomato. Sos tomato ni saya guna jenama Adabi. Untuk sukat semua bahan-bahan tadi, saya gunakan sudu jenis yang macam ni. Saya gunakan 5 sudu besar kicap lemak manis. Okey, lepas tu kacau-kacau je sikit nak bagi gula tu hancur. Dan bahan-bahan yang kita masukkan tadi supaya tak bergetul. Sos ni saya tak masak. Bila siap bolehlah dimasukkan ke dalam botol sos dan juga boleh disimpan ke dalam peti sejuk. Jika simpan dalam peti sejuk, sos ni mampu bertahan selama 1 bulan. Simpan dekat luar saya tak pasti sebab sos ni kan kita tak masak. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara buat adunan. Tepung ni saya gunakan 400 gram. Okey, pada siapa yang tak ada penimbang boleh je sukat dalam bekas yang macam ni. 400 gram bersamaan 700 ml. Masukkan ke dalam bekas yang besar supaya senang kita nak gaul nanti. Saya masukkan juga sedikit garam. 4 keping taufu cheese yang ni saya potong cube. Berbola lobster yang ni saya gunakan 4 biji sama potong cube. Gaul sedikit dan ketepikan dulu. Sekarang saya nak sediakan air untuk bancuh tepung. Saya gunakan 2 sudu besar stok ayam. Stok ayam ni jika tak ada tak apa, tak perlu letak. Saya gunakan 600 ml air panas mendidih. Jika nak guna cube ayam macam ni pun boleh. Caranya pecah-pecahkan sedikit, kemudian masukkan je ke dalam air yang panas. Tuang je air tadi sedikit demi sedikit. Nak gaul ni kena hati-hati sebab kita menggunakan air panas, tak nak nanti melecur tangan. Dough ni memang sedikit lembek, memang tak sama macam dough untuk buat roti ataupun donat. Dah siap, kita ketepikan dulu. Sapukan tangan dengan sedikit minyak, nak gunakan air pun boleh. Bulat-bulatkan adunan ni buat macam berbola. Saiz terpulang, jika suka yang besar boleh buat besar. Jika nak buat untuk niaga, saiz tu kena timbang lah ya sebab nanti tak nak ada yang besar dan juga ada yang kecil. Loyang ni saya dah sapukan dengan sedikit minyak. Saya buat ni untuk makan-makan je, jadi saiz tu saya tak timbang, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi apa yang bestnya nak buat berbola takoyaki ni tak memerlukan acuan, hanya perlu bulat-bulatkan je macam ni. Kat sini dah jimat banyak masa. Resepi ni sangat sesuai buat kawan-kawan yang macam saya selalu gagal nak bulat-bulatkan takoyaki dalam acuan. Ni saya nak tunjukkan satu lagi cara nak ambil dough daripada dalam bekas supaya tak melekat. Caranya celupkan je sudu tu ke dalam minyak. Kemudian gunakan sudu untuk ambil dough. Cara macam ni lagi senang nak ambil dough sebab dough ni kan lembek dan melekit. Okey, sekarang dah siap. Berbola yang saya buat ni ada saiz kecil dan juga saiz besar. Untuk satu adunan ni saya dapat 66 biji. Sekarang kita panaskan minyak untuk menggoreng. Gunakan api sederhana je untuk goreng berbola ni. Pastikan basahkan dulu tangan dengan sedikit minyak sebelum masukkan berbola ni ke dalam kuali. Jangan letakkan terlalu rapat, nanti kita tak nak berbola ni dia melekat antara satu sama lain dan susah untuk kita balik-balikkan. Goreng dengan api yang sederhana je. Jangan sesekali gunakan api yang besar. Okey, bila berbola dah bertukar warna macam ni, balik-balikkan sikit supaya tak hangus. Jika suka yang crispy, boleh lebihkan masa menggoreng. Cara goreng ni terpulang pada cita rasa masing-masing. Bila dah masak, angkat dan toskan. Okey, sekarang kita sambung lagi proses menggoreng berbola takoyaki. Hati-hati ya masa nak masukkan berbola ni ke dalam minyak yang panas, jangan sampai tercelup jari. Kali ni saya nak goreng separuh masak je sebab saya nak simpan untuk buat frozen. Bila nampak macam ni, balik-balikkan sikit, tak perlu tunggu kuning, dah boleh terus angkat. Okey, dah boleh angkat dan toskan minyak tu biar betul-betul kering. Supaya masa makan nanti tak adalah rasa muak. Dah siap, dah boleh hidang. Okey, hari ni saya rasa nak letak dalam bekas yang macam ni je. Nak bagi rasa macam ala-ala beli takoyaki yang macam dekat kedai tu. Sebelum tu saya nak tunjuk tekstur dia.
Bobolan ni garing di luar dan lembut di dalam. Bagi saya rasa dia pun lebih kurang je dalam 7/10 dengan takoyaki yang biasa kita beli dekat kedai tu. Okey, saya letakkan sedikit mayonis. Yang ni saya guna preserve cheese sebab saya tak ada mayonis yang putih tu. Untuk mayonis saya sarankan guna je yang preserve asli yang warna putih. Lepas tu letak je lah sos takoyaki yang dah kita buat tadi. Nak letak banyak boleh letak banyak. Yang ni saya letakkan sedikit serbuk seaweed. Serbuk seaweed ni saya beli dekat Shopee. Saya letakkan juga sedikit bonito flakes. Bonito flakes ni kepingan ikan yang dihiris nipis macam ala-ala tisu macam tu. Barang-barang ni boleh je beli dekat Shopee. 2 item ni saya beli RM16. Rasanya dah lebih dari 10 kali saya buat takoyaki ni, tapi barang-barang dia masih banyak lagi. Sebab tu saya cakap jika nak buat niaga sangat berbaloi. Sebab kos untuk bahan sangat rendah dan cara buat pun sangat mudah. Okey, ni saya tunjuk macam mana saya nak simpan untuk frozen. Saya akan pack sekali dengan sos, bonito flakes, mayonis dan juga serbuk seaweed. Lepas tu dah boleh simpan ke dalam peti sejuk. Okey, buat semua sahabat yang nak gunakan resepi ni untuk niaga, saya letakkan sekali kos bahan mentah supaya senang nanti nak dijadikan panduan. Okey, terima kasih semua kerana sudi singgah di Dapur Kerangka Gemuk. Jangan lupa like, komen dan subscribe.